A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara serta Ustaz Selebriti yang kita segani atas kesudian bersama jemaah pencinta ilmu di platform Google Meet Gema Nur Iman. Yang berusaha Ibunda Hajah Rosniati Mansur beserta barisan takbir urus Gema Nur Iman yang berdedikasi dalam memastikan kuliah-kuliah kita berjalan lancar insya-Allah. Yang dialu-alukan dihadiri yang dikasihi hadirin pencinta ilmu dan penginfak istiqamah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang Alhamdulillah dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, bertemu lagi kita pada pagi Sabtu 22 Rejab 1445 bersamaan Februari hari yang ketiga bagi tahun 2024 yang berbahagia ini, bagi mengimarahkan halakah ilmu dalam kuliah duha dalam sesi tadabbur surah Ali Imran sambungan dari ayat 41 seperti yang telah dibincangkan pada pertemuan kita pada kuliah Maghrib 9 Januari yang lepas. Pada ayat ke-38, apabila Nabi Zakaria melihat Maryam bersama makanan atau buah-buahan yang terhidang di sampingnya di mihrabnya, Nabi Zakaria berdoa memohon kurniakan kepadanya zuriat keturunan yang baik. Apabila kita melihat nikmat pada orang lain, seharusnya kita minta nikmat kepada pencipta kita yang maha mendengar lagi maha menerima permohonan, bukan merasakan hasad. Pada ayat ke-39, permohonan Nabi Zakaria untuk mendapatkan zuriat yang baik, Allah makbulkan dengan mengurniakan anak lelaki yang kemudiannya menjadi seorang Nabi, iaitu Nabi Zakaria. Berdoalah saat kita merasa sesuatu atau terkesan dari hasil kita lihat nikmat yang Allah beri kepada orang lain, kerana pada masa itu mungkin Allah akan terus makbulkan permintaan kita. Ustaz juga ada mengingatkan kita untuk cepat-cepat berdoa apabila kita terasa terkesan, lebih-lebih lagi apabila kita sedang tadabbur. Seterusnya Nabi Zakaria bertanya kepada Allah bagaimana baginda boleh mendapatkan anak sedangkan baginda dan isterinya telah tua dan mandul. Namun Allah berfirman, Allah beri tanda-tanda bahawa lidah Nabi Zakaria yang keluh selama 3 hari adalah tanda bahawasanya beliau akan beroleh zuriat. Masya Allah, tabarakallah. Menarik kupasan tadabbur ayat 38 hingga 41. Lebih-lebih lagi yang berkisar tentang nikmat yang bakal dihisap oleh Allah pada hari akhirat kelak. Saya makin merasa tak sabar lagi untuk mendengar pencerahan dari Al-Fadhil Ustaz. Lalu kita sama-sama untuk memohon keberkatan majlis dengan memulakan dengan bacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim. Dan dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab. Falyatafadhal maskurah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak teruskan pada ayat 41 dan 42. 41 dan 42. So setelah Nabi Zakaria dapat berita gembira, namun beliau tidak lupa daratan. Kan macam kita kan, kita kalau dapat berita gembira, kita mudah benar lupa daratan. Bagi Nabi Zakaria, bila dia dah dapat berita gembira, dia bukan sekadar
melompat-lompat kegirangan. Baginda mahu tahu lebih lanjut. Bukan sekadar dapat tahu dapat anak, tapi Nabi Zakaria mahu tahu tanda. Apa tanda? Aku dapat anak ni. Sedangkan jauh di benak hati dia, dia melihat kekurangan diri dia. Dia tua, isteri dia mandul. Kan maksud mandul di situ, tidak pernah terbukti melahirkan anak. Tidaklah melalui ujian klinikal, ternyata betul lah mandul, bukan begitu. Akhir maksudnya belum terbukti pernah melahirkan anak. So sebenarnya tuan-puan, kita juga begitu. Bila kita dapat suatu benda yang membahagiakan, kan lulus periksa, dapat suami kaya, kan dapat isteri cantik, ya kita gembira. Tapi dari masa ke semasa kita juga terfikir, apa kelayakan aku untuk dapat ini semua? Kan sehingga ada ulama-ulama yang begitu zuhud terhadap hidup ni, kan bila dia melalui jalan-jalan tasawuf, memperincikan akhlak dia kepada Allah, maka ada ketika seorang ulama ni bila dia nak lalui satu jambatan, kan bila dia nak lalui satu jambatan, dia dapati ada seekor anjing dah menyeberang separuh daripada jambatan tu. Kira kalau jambatan tu besar, ni titi. Dia dapati ada seekor anjing dah menyeberang kat tengah-tengah sampai ke tengah. So dia sanggup berundur untuk bagi laluan pada anjing tu. Dan sanggup berundur untuk beri laluan pada anjing tu. Sedangkan dia ulama besar. Anak-anak muridnya nampak kejadian tu. Lalu ditanya, wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru berundur? Kenapa tak dihalau saja anjing tu? Kan? Lalu dia kata, aku tak tahu apa jasa yang aku pernah buat untuk agama ini. Sehingga Allah beri aku hidup menjadi seorang manusia dan dikurniakan ilmu. Dan aku tak tahu apa kesalahan mungkin jasa yang pernah dibuat oleh anjing tu sehingga dia dicipta sebagai seekor anjing. Sampai macam tu sekali dia punya rasa rendah diri bahawa apa yang dia ada tu bukan milik dia pun. Kan, bukan atas dia layak untuk dapat itu, tak. Semuanya kerana pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. So kalau kita diberi kegembiraan, kelapangan, itu bukan kerana kita, tapi kerana Tuhan nak beri. Bukan kerana kita layak, kerana Tuhan nak beri. Maka bila kita dapat itu semua, janganlah terlalu accent, menunjuk-nunjuk. Kan? Selalu dia kata apa? Kau ada. Kan? Jangan begitu. Sebab semua ini Allah beri. Bukan atas kapasiti kau Nabi, kau Rasul, kau Imam, kau Ustaz. Tak. Bila Allah beri siapa sahaja bighairi hisab. Tanpa Allah kira. Tanpa Allah kira latar belakang dia. Sebab Allah mahu tahu, mahu lihat setelah kita diberi, apa tindak tanduk kita selepas itu. Itu yang lebih penting. Kan? Itu juga beri peringatan kepada orang yang tak dapat. Kepada orang yang tak dapat nikmat. Kita selalu nampak orang lain dapat nikmat begitu begini. Orang lain dapat anak, aku bertahun-tahun kahwin tak dapat anak.
Lalu bagaimana tanggapanmu kepada Tuhan? Nah, soal tentang dapat anak lambat ini, antara contoh yang Quran perkenalkan ialah individu ni, Nabi Zakaria. Tidak pernah sekali merungut kenapa orang lain dapat anak, kenapa aku tak dapat anak. Dan kenapa orang lain boleh bahagia, kenapa aku tak boleh mengecapi kebahagiaan. Kata-kata itu kan seems like kufur nikmat. Ya ke kau tak dapat kebahagiaan? Kan? Apa nilai isteri di sampingmu tu? Apa nilai suami di sampingmu? Apa nilai keluarga yang saling support ni? Engkau tak rasa bahagia? Adakah kerana untuk dapat anak tu baru rasa komplit kebahagiaan tu? No. Kan sebab tu bila kita menghadapi hidup, jangan lihat nikmat yang orang lain dapat, tetapi kiralah nikmat yang pernah kita dapat. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan engkau mengimpikan apa yang orang lain dapat kurniaan dari Tuhan. Jangan impikan, jangan duk intai-intai, jangan tengok-tengok, jangan banding-banding. Begitu nasihat Tuhan supaya kita lebih sejahtera, lebih bahagia. Duk tengok orang lain, kan suka scroll TikTok kan kita. Tengok kehidupan orang lain. Orang tu pergi sinilah, orang ni pergi sinilah. Lepas tu kita sedih sendiri sebab gaji kita rendah mungkin, kita tak mampu mungkin. Mulalah rasa dengki, rasa iri hati. Kan? Sedangkan tuan-puan, percayalah bahawa kita punya kehidupan ini ada orang lain yang duk impi-impikan untuk hidup macam kita. Ya ke Ustaz? Saya hidup susah Ustaz. Dah lah tak ada siapa-siapa. Anak tak nak tengok. Tuan-tuan, kehidupan kita ini sangat diimpikan oleh orang-orang yang mati dan tak sempat bertaubat. Diorang kalau boleh dapat hidup satu kali lagi untuk sujud pada Allah. Kita melihat apa yang kita tak ada, tapi kita tidak melihat kesempatan yang kita ada untuk terus sujud pada Allah. Maka Nabi Zakaria, dia bukan sekadar mahu tahu berita baik, tetapi dia mahu tahu apa tanda. Apa yang aku boleh buat ya Allah untukmu. Qala rabbi ja'alli ayah. Wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda. Sebab di benak fikiran dia, tak mungkin. Ikut logik, ikut clinical finding, saya ni tua, isteri saya mandul. Dia tak mungkin. Maka Nabi Zakaria mahu tahu apa tandanya isteri dia akan melahirkan anak. Apa tandanya isteri dia akan mengandung. Kan? Tapi di satu sudut kita lihat macam gopoh sangat. Kan? Macam gopoh sangat. Tak, ini bukan tindakan gopoh. Tetapi baginda mahu tahu supaya selepas dapat tanda tu Nabi Zakaria boleh bersyukur sebanyak-banyaknya atas kurniaan besar tu. Itu alasan pertama. Kenapa mahu lihat tanda? Alasan kedua, supaya baginda boleh buat persiapan sambut anak. Bila kita dapat
berita gembira, berita bahagia, kita tahu bila tarikh. At least mahu buat persiapan, persediaan. Kan? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya engkau tak akan dapat berkata dengan orang ramai selama 3 hari melainkan dengan isyarat. What? Nabi Zakaria tak boleh bercakap, lidahnya menjadi kelu 3 hari. Pertama, siapa Nabi Zakaria? Seorang Nabi. Apa tugas Nabi? Menyampaikan dakwah. Bayangkan kalau Ustaz Nazri tak boleh bercakap 3 hari. Itu hari tak ada suara pun, kan? Korang sudah pesan macam-macam. Ustaz makan madu, Ustaz. Ustaz makan jering, Ustaz. Ustaz makan tubuh, bunga cengkeh tu, Ustaz. Kalau boleh 15 biji. Kiraan ganjil. Baru setengah hari tak ada suara, kita dah kelang kabut. 3 hari. 3 hari. Kecuali dengan bahasa isyarat. Kita kalau tak boleh bercakap 1 hari, suara tak keluar, kita sudah jadi kelang kabut. Dan kita rasa, lah aku dah jadi bisu ke macam mana ni? Tak boleh. Terus pergi hospital, pergi klinik. Ini 3 hari. 3 hari. Satu Nabi Zakaria perlu tahu apa tandanya supaya dia boleh bersedia. Sama macam kita. Kita bila dapat suatu yang besar, kita pasti akan diuji dengan benda itu. Kan? Sebab hidup ni ujian. Penuh dengan ujian. Mau dapat kegembiraan besar, pasti kita akan diuji. Maka kita tak pernah minta tanda, ya Allah beri aku tanda. Aku bakal diuji. Tak pernah minta pun. Sebab tak tahu nak minta apa kan. Selalu kita minta kaya je. Tapi tak bersedia dengan ujian mahu jadi kaya tu. So Nabi Zakaria minta tanda. Lalu Allah beritahu dia takkan boleh bercakap 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Illa ramza, melainkan dengan isyarat. Wadhkur rabbaka kathira, dan itu jam 3 hari itu ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, dan terutamanya pada waktu asyi. Asyi ni bila? Isyak. Isyak, dan pada waktu ibkar. Ibkar ni bila? Waktu pagi, bukur. Pagi baginda disuruh bertasbih. Ingat Allah banyak-banyak dan bertasbih pada waktu yang ditetapkan. Bila ni? Asyi, isyak, dan pada waktu bukur. Ibkar ni pagi. Entah pagi tu pukul berapa, ada di Perajah tu aku lupa. Malas nak cari. Tapi ibkar tu ada. Ibkar. Waktu ibkar. Ibkar ialah waktu solat fajar. Solat fajar sehingga terbit matahari. So itu jam Nabi Zakaria diminta untuk bertasbih.
Ustaz, adakah 3 hari tak boleh bercakap itu juga Allah nak beri istirahat dari baginda melakukan tugas hakiki menyampaikan dan beri peluang lebih banyak zikir dan mengingati Allah? Boleh jadi? Boleh jadi. Sebab tugas baginda menyampaikan tugas hakiki. Tapi kali ini untuk menyambut orang baru, baginda tak boleh bercakap 3 hari. Oh, sebelum tu wanita mengandung berapa lama? 9 bulan. Bayangkan 3 hari dia tak boleh bercakap. Kalau 9 bulan, sama macam isteri dia mengandung. Kan. So 3 hari ni tak boleh bercakap. Ada masalah keluarga. Ui. Lepas tu huruf besar pula tu. No. Moga puan dikeluarkanlah daripada masalah yang membelenggu jiwa dan fikiran. So, apa beza zikir dengan tasbih? Apa beza zikir dengan tasbih? Ada tafsiran yang menerangkan begini. Zikir tu ingat dengan hati. Ingat dengan hati. Tasbih pula sebut dengan lidah. Oh, gitu. Zikir ingat dengan hati, tasbih tu sebut dengan lidah. So, wadhkur rabbaka kathira, setiap masa kena ingat Allah. Wasabbih bil asyi wal ibkar, terutamanya pada waktu lepas subuh dan pada waktu isyak. Banyakkan bertasbih, menyebut-nyebut. Kerana itu jam belum ada Quran, mungkin ada kitab-kitab lain, kitab Taurat yang perlu dibaca. Tak, Nabi Zakaria ni waktu bila? Waktu zaman Nabi Isa, sebelum Nabi Isa. So sudah ada kitab Taurat. Sudah ada kitab Taurat. Kemudian, settle cerita tentang Nabi Zakaria. Sekarang Allah alih perhatian kita kepada Maryam pula. Nabi Zakaria settle, sudah dapat anak dan dia sudah dapat tanda. Apa tanda dia? Tak boleh bercakap 3 hari. Sekarang kita tengok, tadi kejadian ajaib berlaku kepada Nabi Zakaria. Sekarang Allah alih pula perhatian kita kepada kisah Maryam. Nabi Zakaria dapat anak pada usia yang lanjut, yang itu sudah sangat menakjubkan. Bayangkan di zaman moden ini, kan nenek berusia 110 tahun mengandung. Wah, itu keajaiban perubatan. Keajaiban perubatan. Malah kita punya penyanyi nombor 1 negara. Kan dia simpan, apa nama, dia punya telur tu, sepatutnya kembar. Tapi dia proses satu-satu. So, keluarlah Afiah dulu, baru kemudian adiknya. Kan? So, setelah Allah datangkan satu bentuk kepelikan, sekarang Allah datangkan kisah kedua yang lebih ajaib. Tadi Maryam dapat makanan tu ajaib dah. Kemudian Nabi Zakaria dapat anak pada usia tua, itu pun sudah ajaib, 120 tahun. Sekarang kita nak lalui satu kisah lebih ajaib daripada itu, iaitu kisah Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Perlu diingat, Maryam seorang wanita mulia yang Allah tinggikan kedudukannya. Tetapi kerana salah faham tentang kedudukan Maryam, separuh dari manusia di dunia ini telah kufur
dan menyembah beliau. Penganut Kristian seluruh dunia, berapa ramai? Berapa ramai penganut Kristian dunia? Bukan separuh, 33%. 2.4 bilion. Semua sekali 8. 7 bilion. Penganutnya 2.4 bilion. So 1/3 manusia di dunia ini menyembah Maryam, Lady Mary. Pertama kerana kelahirannya pelik dan orang-orang Melayu ni kan mudah terkesan dengan perkara ajaib. Bukan Melayu, semua manusia mudah terkesan dengan perkara-perkara ajaib. Ialah benda tak biasa dengar. Kan bayangkan satu hari nanti Imam Masjid Negara tumbuh kepak. Kan tumbuh kepak, nak pergi kerja senang, tak payah naik kereta, terbang je. Itu kan benda ajaib tu. Benda ajaib. Ui, disembah. Pantang benda ajaib, ui, disembah. Maka bila dia dengar benda yang tak biasa, dia akan rasa kagum. Sebab tu Quran datang dengan isi-isi yang luar biasa. Supaya bila kita baca Quran, kita dibiasakan dengan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan. So kita tidak melihat benda tu sebagai pelik kerana kita tahu Allah memang capable untuk buat benda tu. Quran selalu menyebutnya. Jika tidak, agama ini akan dilayan dalam bentuk ghulu. Ghulu tu apa? Melampau. So, dalam ayat ini, Allah masih lagi beritahu bahawa Maryam ialah manusia biasa. Ya, dia seorang yang mulia tapi dia masih lagi seorang manusia. Tak perlu diseru, tak perlu dipuja. Dan dia tak ada sifat ketuhanan pun, tak ada. Tak ada sifat ilah pada Maryam, tak ada. Allah nak beritahu itu. Tapi kita ni, tak boleh. Tengok orang tu wali pergi Mekah balik hari, kita dah mula sebut dalam doa kita dah tu. Wahai Tok Wali. Kan, wahai Tok Wali. Anak cucu tumpang lalu. Aduh, aku tak boleh brain dah. Bukan tak pernah buat. Nak pergi masuk hutan. Ikutlah cakap orang tua. Kau nak masuk hutan nanti kena minta izin. Atuk nenek, anak cucu tumpang lalu. Kan? Aku memang syak jin dekat situ tu memang gelakkan je. Bila masa pula kau anak cucu aku. Aduh. Itu syirik tu, syirik. Jangan buat. Jangan pesan pada anak cucu kita. Jangan. Biarlah orang terdahulu pesan pada kita. Biar pesan itu berkubur di benak fikiran kita. Jangan kita panjangkan pesan itu pada anak cucu kita. Jangan. Ini siap anak cucu tumpang lalu. Tak. Patut kita minta pada Allah. Minta perlindungan Allah. Kan. So Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Malaikat yang menyampaikan kepada Maryam.
Malaikat mana ni? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tuan-puan, apa nama? Maryam ni, dia luar biasa. Dia punya jaga diri tu luar biasa. Luar biasa macam mana? Mari saya tunjukkan. Dia dalam surah Maryam kot kalau tak silap. Surah Maryam, level of jaga diri Maryam. Level of jaga diri. Macam mana dia jaga diri? Macam mana dia berakhlak? Sekejap, makanan qasiyah. Okey. Waktu Jibril jumpa Maryam, Jibril dalam rupa paras seorang lelaki. Jibril menyerupai seorang lelaki. Dah malaikat, bila dia jadi manusia, dia jadi lelaki yang handsome. Okay? Dia jadi lelaki yang handsome. Kan? Ini Jibril bila jadi lelaki, setakat Prince apa nama Martin tu, itu out of his league. Itu Prince Martin tu tak. Kan? Orang-orang kita nampak Prince Martin, mau pecah ovari. Mau pecah ovari. Ini Jibril kot. Jibril jadi manusia. Okey, dia punya kehandsomean tak ada tara. Tak terbanding. Yang nampak benda ni, Maryam. Dan cuba tengok apa kalimah Maryam setelah fa'arsalna ilaiha ruhana, kami utuskan kepada Maryam malaikat kami, ruhana, nama Jibril juga ruh, malaikat kami, fatamassala laha basharan sawiya, kami jadikan Jibril menjadi lelaki yang sempurna, sawiya. Sawiya ni elok rupa paras, sempurna rupa paras. Maryam bila jumpa Jibril dia kata qalat inni a'udzu birrahman, aku berlindung pada Tuhan Ar-Rahman, minka, daripada engkau, daripada batang tubuhmu, daripada rupa parasmu, in kunta taqiyya, jauhi diri aku kalau engkau bertakwa. Jibril dalam bentuk rupa paras manusia yang paling sempurna berhadapan dengan Maryam. Maryam minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungi aku. Engkau jauh daripada aku kalau engkau bertakwa. What? Itu level jaga diri, akhlak dan punya pemalunya Maryam. Tengok lelaki handsome minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungi aku. Aku berlindung pada Allah Ar-Rahman. Kalaulah setiap lelaki dan wanita mengambil manfaat daripada perbuatan Maryam. Jibril terpaksa perkenalkan diri. Innama ana rasul rabbik. Tak. Aku utusan Allah. Aku utusan Allah. Itu a glimpse jenis wanita yang bagaimana Maryam. Sangat jaga diri, sangat jaga kehormatan hingga terlihat lelaki handsome minta perlindungan pada Allah. Kita nampak perempuan cantik, astagfirullah cantiknya.
Ui, awak manisnya muka. Awak sejak bila ambil uduk pakai air gula ni? Kan. Ui, kita jauh lah. Jauh. Jauh daripada sikap dan akhlak Maryam. So, idh qalatil malaikatu. Ketika malaikat berkata kepada Maryam. Dalam surah ini tidak diberitahu bagaimana pertemuan itu berlaku. Hanya Allah sebut ketika malaikat berkata kepada Maryam. So maksudnya surah yang ini, surah Ali Imran, Allah ringkaskan sebahagian cerita dan didetailkan cerita yang lain. Begitulah menariknya Quran. Ada tempat yang cerita tu ringkas tapi part lain detail. Kemudian di lembaran yang lain ada cerita yang detail, part yang ini ringkas. Sebab tu bila kita baca Quran kita rasa wow, ada part yang di sini kita perlu beri perhatian dan di lembaran yang lain di sini pula, part yang lain pula kita perlu beri perhatian. So, idh qalatil malaikah, ketika malaikat berkata kepada Maryam. Dan cara malaikat berkata kepada Maryam macam manusia tadi, Jibril berupa paras seorang manusia, lalu dia berkomunikasi dengan Maryam. Nampak David Beckham penuh tatu terjerit-jerit. Sekarang kan opa. Tuan-puan nak tengok kejadian yang macam ni, tunggu dekat airport. Tunggu dekat airport, bila-bila masa, bila artis Korea datang, kita nampak anak-anak remaja kita, lelaki perempuan, berebut nak ambil gambar, berebut. Menjerit-jerit. Gitu. Sampai nangis. Sanggup tunggu kehadiran. Tunggu kat airport ke lain. Ui, dahsyat. Dahsyat. So, ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki. Wahai Maryam, sungguh Allah telah memilihmu. Ini kali bukan pilihan manusia. Ini bukan Dewi Remaja. Kan undian rakyat Malaysia. Bukan. Ini Allah pilih. Istafaki. Dan Allah pilih tanpa alasan. Allah sendiri telah memilih Maryam menjadi manusia yang beriman. Inna Allah astafaki. Allah pilih beliau kerana suci yang ada pada Maryam. Allah pilih dia dari kecil. Allah pilih dia dari kecil. Diletakkan pada satu kedudukan yang tinggi. Ada orang, kan kita bila dah dewasa macam ni, baru Allah pilih kita untuk baca Quran. Tapi Maryam, Allah pilih daripada kecil. Dia sudah diasuh, dididik dalam masjid. Kita waktu kita kecil, pergi masjid, pakai pampers, kena terajang Tok Imam. Kan sebab tak tahu nak diam. Berlari-lari, tersepak, cawan Tok Imam tu. Solat tarawih, kita pula buas. Berjalan ke sana kemari, berjalan sampai sof paling depan, berlari depan Tok Imam, tersepak di pecawan, habis pasal sejadah, kena ban kita dan keluarga kita 7 keturunan daripada pergi masjid. Ya Allah pilih Maryam dari kecil, dipelihara dari melakukan dosa-dosa besar. So, innallaha astafaki wa tahharaki. Allah telah memilihmu dan mensucikanmu. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan dia telah memilihmu lebih dari perempuan-perempuan seluruh dunia.
Huyo. Dan Allah telah pilih Maryam lebih kedudukannya berbanding seluruh perempuan yang ada dekat dunia ni. Seluruh perempuan sepanjang zaman. Maryam paling top. Lebih tinggi dari Khadijah, lebih tinggi dari Asiyah. Lebih tinggi daripada nama-nama perempuan yang pernah disebut dalam Quran. Maryam ala nisa'il alamin. Al-alamin seluruh alam. Sepanjang sejarah tamadun peradaban manusia, Maryam paling tinggi, wanita paling tinggi. Tuan-tuan, kita sedang baca sejarah seorang wanita yang paling tinggi, paling mulia. So, bila Allah pilih dia jadi yang paling mulia, manusia yang tak faham akan sembah Maryam. Ada lelaki, ya, ini sebabnya ada yang sembah. Ada lelaki yang Allah jadikan dia paling mulia. Kan Nabi SAW. Nabi SAW dijadikan lelaki paling mulia. Dalam kalangan wanita, Maryam. So kemudian ada orang kata, saya kena buat ni lah. Kena baca qasidah. Nak tunjuk saya benar-benar cinta. Problemnya dia hanya buat qasidah, dia tak buat benda yang lain. Dia tak buat perkara sunat yang lain. Dia hanya nak berlagu-lagu. Itu problemnya, bukan kata qasidah tu salah, tak. Tapi ada orang buat qasidah pasal Maryam, sedangkan dia wanita paling mulia. Nabi tak bagi orang muliakan dia. Ini antara punca. Maryam adalah wanita paling tinggi kedudukan. Wastafaki ala nisa'il alamin. So, malaikat Jibril memulakan pengenalan dengan begitu. Allah pilih engkau menjadi suci. 2 kali perkataan istafa. 2 kali. Innallaha astafaki wastafaki. 2 kali. Dahsyat tak dahsyat lah wanita ni. Dan kedudukan ini takkan ada duanya. So Allah sebut nama. Allah tak kata wanita itu, Allah sebut nama. Dan kedudukan ini spesifik untuk Maryam. Spesifik untuk Maryam. Okey. Ya Maryam kunuti li rabbik. Wahai Maryam, tunduk dan taatlah pada Tuhanmu. Ya Maryam kunuti li rabbik. Kunut maksudnya taat dan tunduk. Saya lupa maksud sebenar kunut ni. Syekh Muhaimin ada bagi tahu, tapi biasalah. Manusia kan lupa. Bila tengok Netflix tu, lupalah. Ilmu-ilmu semua terbang, habis. Dia tersebut tu, kunut. Dia bukan sekadar kalimah tunduk, taat. Kunut ni dia bawa kepada maksud bersedia dengan penuh kepatuhan. Kunut. Ya Maryam kunuti. So arahan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Arahannya iqnuti. Tunduklah. Uqnuti. Tunduklah dengan penuh kepatuhan kepada Tuhanmu. Wasjudi. Dan sujudlah kamu. Warka'i. Dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk.
Arahannya suruh kunut, sujud dan rukuk. Allah pilih Maryam menjadi yang taat kepada Allah. Dan bentuk ketaatannya bagaimana? Dia perlu solat dengan orang lain. Solat berjamaah. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Bersama-sama orang lain yang rukuk. Kenapa berjamaah? Sebab dia dekat masjid. Tinggal dalam masjid. Maka solat dengan orang lain. Yes, terima kasih. Kunut juga bermaksud doa. Doa. So, kenapa disebut sujud dulu baru rukuk? Bukan kita punya solat rukuk dulu baru sujud? Kan? Kerana syariat pada zaman itu sembahyangnya sujud dulu baru kemudian rukuk. Sembahyangnya sujud dulu. Rukuk tu untuk menghabiskan solat. Lepas ni tuan-puan boleh tengok YouTube, cari YouTube. Cara solat Yahudi Ortodok. Dia daripada iktidal, dia terus sujud. Lepas tu iktidal balik. Lepas tu sujud. Lepas tu iktidal lagi. Lepas tu sujud. Lepas tu iktidal dan dia habiskan dengan rukuk. Dengan rukuk dan dia berundur untuk tamatkan solat. So, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. So, bila Nabi SAW diutuskan, maka tata cara solat upgrade sesuai dengan umat ini. Tafsiran lain bagi rukuk juga bermaksud sosial, bersosial, cara bersosial, pergaulan. Rukuk juga bermaksud taat setia. Rukuk juga bermaksud rendah diri dengan orang lain dalam masyarakat. So, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam, hendaklah kamu patuh dan taat kepada Tuhanmu, sujud menyembah dia, rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, Puan Fatim angkat tangan. Ada apa ya? Ke tertekan? Tak apa. Kadang-kadang kita bila belajar ni kita tertekan. Okey. Kemudian zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Peristiwa ini, zalika, peristiwa daripada atas, Maryam dapat makanan, Nabi Zakaria terkejut. Tertekan. Tak, Nabi Zakaria terkejut, kemudian berdoa, dapat anak. Kemudian Maryam pula dipilih berjumpa dengan malaikat, bercakap secara langsung dengan malaikat. Semua itu adalah perkara ghaib, amba'il ghaib. Berita-berita ghaib. Nuhihi ilaik. Kami wahyukan berita itu kepadamu, wahai Muhammad. Semua cerita yang kita baru lalui, 3 cerita, Maryam dalam mihrab, Nabi Zakaria dapat anak, Maryam dipilih oleh Allah. Ketiga-tiga cerita itu tak ada dalam buku sejarah. Semua tu berita gaib. Kita takkan boleh tahu cerita ini melainkan wahyu dari Allah.
Nak buat carian kat library, tak jumpa. Takkan jumpa. Buku terdahulu tak ada ke Ustaz? Tak ada. Cari. Dekat Bible ke, cerita macam ni? Tak ada. Tentang Nabi Zakaria? Tak ada. Kan? Kenapa Allah datangkan ayat macam ni? Nak bagi tahu pada kafir Quraisy yang tak percaya pada Nabi. Cerita-cerita yang tadi tu, Allah wahyukan kepada aku. Itu tandanya aku Nabi. Sebab semua orang pada zaman itu tahu yang Nabi tidak pernah belajar dengan siapa-siapa. Semua orang tahu Nabi tak pernah pergi mana-mana pun dalam jangka masa tempoh yang lama, tak. So kalau Nabi hilang setahun dua, yang itu boleh sabit. Kata dia pergi berguru dengan orang lain. Tak. Sepanjang hidup Nabi, Nabi ada kat Mekah je. Kalaupun pergi berdagang dengan orang lain tahu gerak-geri baginda. So Allah beritahu bahawa Nabi dapat kisah ini, tidak akan dapat kisah ini, melainkan dari sumber wahyu. Dan menariknya tuan-tuan, Nabi berada di Mekah. Di Mekah waktu tu tak ada sebarang bentuk capaian terhadap maklumat ini. Tidak memungkinkan ada bentuk capaian terhadap maklumat ini. Dan bila Nabi bawa surah Ali Imran ni, cakap pada kafir Quraisy pergi panggil orang-orang Nasrani daripada Najran. Najran. Najran tu kat mana? Aku share. Sini Najran. Ini Son'a. Okay, mana Mekah. Ni Madinah. Sini Najran. Ni Taif. Ni Mekah. Sini Mekah. Diorang sanggup jauh nak sampai ke Yaman. Najran ni. Jauh ke bawah. Yaman kat sini. Dekat border Yaman, Najran ni. So, diorang sanggup pergi ke Najran, bawa orang Nasrani untuk pergi ke Mekah, verify cerita Nabi tu. Dan wakil Nasrani dari Najran terkejut sebab maklumat itu tak ramai orang tahu. Kalau setakat penganut Kristian yang biasa-biasa datang ulang alik church tu, dia tak tahu kisah ni. Tak tahu. So, kisah-kisah ni eksklusif pada mereka-mereka yang ada kedudukan, para mufti-mufti dalam agama mereka sahaja. Kan, antara lain ada banyak je kisah tentang Nabi Isa yang orang Kristian semasa tak tahu. Kan, Megan Rice. Cuba tengok dia punya TikTok. Kan, waktu mula-mula sebelum dia masuk Islam tu. Dia kata, aku tak pernah tahu bahawa Jesus bercakap waktu kecil. Sedangkan kita yang baca Quran, kita sudah lama tahu bahawa Nabi Isa bercakap dari usia 1 hari. Tapi orang Kristian tak tahu. Dan Megan Rice, bila dia tahu, dia rasa, what in the world is this? Ini dapat maklumat dari mana ni? Kami tak pernah tahu dalam Bible, tak pernah sebut dalam Bible. Tapi ini maklumat yang luar biasa. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Sama juga macam kisah Yusuf. Allah tutup surah Yusuf dengan ayat semacam ini. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini adalah sebahagian daripada berita-berita penting. Anba ni, naba'a, berita penting. Berita-berita penting yang gaib, yang orang tak tahu, kami wahyukan kepadamu.
Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tidak bersama mereka ketika mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi siapa antara mereka yang pelihara Maryam. Ui. Tuan-tuan, boleh rasa tak ayat ni macam mana bentuk dia? Allah tidak beri maklumat tu di awal. Ada waktu waktu penerangan tentang macam mana Nabi Zakaria boleh dapat hak untuk menjaga Maryam. Rupanya mereka undi. Undi dengan apa? Campak pen masing-masing. Campak kalam dalam air. Ingat lagi tak minggu lepas? Ingat Ustaz? Di sini Allah recap. Engkau wahai Muhammad tak bersama dengan mereka waktu mereka mencampak pen mereka dalam air dan pada pen itu ditulis nama mereka. Hanya pen Nabi Zakaria, kalam Nabi Zakaria yang timbul dan tidak hanyut. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi, bergaduh. Bergaduh siapa nak jaga Maryam ni? Gaduh. Bayangkan orang-orang agama berebut sampai bergaduh nak jaga Maryam. Bayangkan mufti-mufti dekat Malaysia ni gaduh berebut nak jaga, nak pelihara si Nazri ni waktu dia kecil. Oh, konon-konon kan. Itu contoh. Waktu tu mereka berbantah-bantah siapa yang layak jaga Maryam. Sebab masing-masing nak jaga. Nabi tak ada pada waktu itu. Tapi macam mana Nabi tahu? Sebab Allah beritahu. Special sangat kan. Allah nak beritahu pada orang-orang kafir Quraisy bahawa ilmu ini tak ada jual di kedai. Melainkan Nabi dapat ilmu ini melalui jalan wahyu. Walhal mereka dapatkan pandangan pakar daripada Najran. Orang Najran kata memang betul dia Nabi. Pun begitu, orang-orang kafir Quraisy tak mahu terima. So begitulah tuan-tuan. Memang betul 929. So kita kena berhenti. Barakallahu li walakum. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat menarik dan penceritaan yang menarik tu. Ustaz ada Ustaz sudi nak buka soalan untuk jemaah tak pada hari ni, atau Ustaz nak cut short kita punya perbincangan hari ni? Macam mana? Macam mana? Kalau Ustaz ada sebab masa? Hari ni tak ada masa. Ada orang nak datang rumah. Lagi satu, pukul 10 saya nak kena pergi ke sekolah anak. Ada parent meet. Oh, dah dekat dah tu. Kalau macam tu kita tunggukan persoalan daripada jemaah untuk yang pertemuan kita yang seterusnya lah ya. Jadi kalau macam saya terus tutup ya Ustaz untuk mudahkan urusan Ustaz. Boleh. Baik. Alhamdulillah majlis yang kita berjalan lancar dan berharap semoga kita dapat ilmu anugerah Allah yang membimbing kita di atas jalan yang benar serta jauh dari menjadi hamba yang tersesat. Dengan banyak menghayati dan memikirkan apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Diharapkan juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita segala ajaran dan panduan yang kita dapati dari Al-Quran insya-Allah. Jazakallahu khairan buat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazli bin Mustaqim yang banyak mencurahkan ilmu dan tak jemu meraihkan soalan daripada jemaah pecinta ilmu di Gema Nur Iman. Hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan Ustaz. Jazakumullahu khairan buat pecinta ilmu dan peninfak istiqamah di Gema Nur Iman dan yang sudah memilih Nur Iman sebagai platform taman-taman kerja pun. Namun merupakan barisan pengurusan Gema Nur Iman yang bermujahadah
dalam menganjurkan kuliah-kuliah di platform Google Meet ini. Saya mengharapkan kita terpilih lagi bagi mengimarahkan kuliah asar iaitu kuliah berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi bersama Al-Fadhil Imam Farid bin Sya'ri. Saya Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gemenur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dalam menguruskan dan mengacarkan ilmu pagi ini. Bagi menangguhkan majlis kita yang penuh barokah ini, saya sekali lagi menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup kuliah duha kita. Akhir kata dari saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.